Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Bulletin Gadget edisi yang terbaru, yang pertama untuk bulan Oktober yang baru ni. Macam biasa, aku Firdaus. Bulan yang baru sudah tentu banyak berita baru untuk korang. Antaranya, disolusi 4K di YouTube hanya untuk pelanggan YouTube Premium saja telah mula diuji. Hai, macam mana ni? Selain daripada itu juga, Grab Malaysia mula memperkenalkan Quiet Ride. Apa tu Quiet Ride? Kita tunggu nanti. Dan Kesatuan Eropah telah meluluskan undang-undang satu sahaja port pengecasan, iaitu USB Type-C. Apple mula tersepit dan juga terhimpit. Jom kita lihat. Disolusi 4K di YouTube terhad untuk pelanggan berbayar mula diuji. Kalau kau nak tahu, terdapat pengguna YouTube telah berkongsi dekat platform Reddit yang mengatakan bahawa disolusi 4K ni hanya untuk pelanggan YouTube Premium je, iaitu yang berbayar je. Maksud dia, pelanggan YouTube yang percuma, yang tak subscribe dekat YouTube Premium ni, diorang tak dapat nak menonton video pada tetapan disolusi lebih daripada 1440p dan juga 1080p bergantung pada jenis video. Tapi korang jangan risau sebab ciri ni masih lagi di fasa ujian, belum lagi dilaksanakan secara sepenuhnya dan juga rasmi. Tapi bagi aku agak selek sikit sebab sebelum ni YouTube kita dengar dia tengah menguji satu ciri baru, iaitu 4 ke 5 iklan dalam satu video kot. Ya Allah, walaupun video tu tak banyak tapi ini pun dah macam apa orang kata, dah jatuh di tipe tangga. Okey, pada ketika ini Google pun tidak memberi sebarang maklum balas berkenaan dengan isu ini. Tetapi sekiranya ciri ini lulus fasa ujian dan juga dilaksanakan secara rasmi, maksud dia korang pengguna YouTube yang percuma kat luar sana hanya boleh menonton video, melihat movie yang ada dekat YouTube tu pada tetapan disolusi 1080p dan juga 1440p. 2K sahaja, tidak boleh lebih daripada tu. Hai, bagi aku macam YouTube ni dia makin rancak tau, dia makin rakus membuat duit. Iklan lah. Maksud dia sebab apa tau dia buatkan ciri ni? Sebab dia nak korang subscribe, korang jadi pengguna YouTube Premium. Grab Malaysia bakal memperkenalkan ciri Quiet Ride. Kalau korang nak tahu, Grab Malaysia dilaporkan akan memperkenalkan satu ciri baru yang bernama Quiet Ride. Ciri ini membolehkan korang pengguna Grab kat luar sana untuk memilih perjalanan dengan minimum perbualan. Untuk menggunakan ciri ini senang je, korang hanya perlu membalas Quiet Ride kepada auto-generated message yang akan diberikan kepada korang ketika korang menggunakan platform dan juga perkhidmatan Grab ni. Selain daripada itu juga, mengikut sumber, ciri Quiet Ride ni akan memasuki fasa percubaan pada 7 Oktober nanti. Tapi sekali lagi aku nak ingatkan kat korang, Quiet Ride ni bukan bermaksud dalam perjalanan korang tu senyap terus je, bisu tak cakap apa-apa, bukan. Sebab apa? Sebab mungkin soalan yang akan ditanyakan oleh pemandu Grab tu, dia akan tanya mungkin, sejuk tak ekor ni? Nak kurangkan ke ekor ni ke? Nak kuatkan ke? Okey tak siaran radio ni? Ke nak tukar siaran radio yang lebih menarik ke, yang lebih awak nak dengar ke? Itulah bermaksud ciri Quiet Ride yang sebenar. Kesatuan Eropah luluskan undang-undang satu port pengecasan sahaja. Apple terpaksa akur. Kalau korang nak tahu, Parlimen Eropah telah meluluskan undang-undang penggunaan port pengecasan tunggal. Maksud dia satu jenis port sahaja untuk semua peranti-peranti teknologi. Contohnya macam tablet, smartphone, komputer riba tu semua. Selain daripada itu juga, pelaksanaan rang undang-undang yang baru ni akan berkuat kuasa pada tahun 2024. Jadi antara yang terkesan tidak lain tak bukan, kita tahu siapa kan, iaitu Apple sendiri. Sebab apa? Sebab kebanyakan produk-produk Apple ni masih lagi degil lah, kira masih lagi menggunakan Lightning port tu, utamanya untuk siri peranti iPhone. Walau bagaimanapun, mengikut kata-kata penganalisis, Apple mungkin akan mendapat orang kata apa, positive feedback lah daripada pelaksanaan undang-undang ni. Sebab apa tau? Sebab bila Apple terikat dengan undang-undang ni, jadi diorang terpaksa mengeluarkan produk baru yang menggunakan port yang barulah berbanding Lightning yang sebelum ni. Maksud dia port USB Type-C. Jadi makin ramai pengguna Apple ataupun pengguna yang sebelum ni bukan pengguna produk Apple untuk membeli barangan Apple. Jadi dari situ kita boleh nampak mungkin berkemungkinan besar undang-undang ini akan melonjakkan lagi revenue Apple, revenue tahunan Apple. Snapdragon 8 Gen 2 dilapor hadir seawal 14 November ini. 20% lebih cekap tenaga. Kalau korang nak tahu, terdapat laporan yang mengatakan bahawa acara Snapdragon Summit akan berlangsung pada 14 hingga 17 November depan oleh Qualcomm. Dan menariknya lagi, dalam acara tu mungkin kita akan lihat, kita akan diperkenalkan dengan chipset yang baru Snapdragon 8 Gen 2. Selain daripada itu juga, Snapdragon 8 Gen 2 ni dilaporkan akan memberi prestasi 20% lebih cekap tenaga. Tapi aku juga ada dengar ura-ura selain daripada tu. Kalau korang nak tahu, mungkin Qualcomm akan memperkenalkan dua variasi baru dalam siri Snapdragon 8 Gen 2 yang baru ni, iaitu yang standard, iaitu Snapdragon 8 Gen 2, dan mungkin variasi Ultra. Dan apa beza antara kedua-dua variasi ni? Kalau kau nak tahu, variasi Ultra ni dilaporkan akan memberi korang punya clock speed, kelajuan 3.4 hingga 3.5 GHz. Memang laju. Kalau untuk mudahkan korang faham, Snapdragon yang standard lah, Snapdragon 8 Gen 1 yang standard mempunyai kelajuan setakat 3.19 GHz sahaja. So yang versi Ultra ni mungkin akan memberikan prestasi yang lebih hebat lagi. Tapi dia punya drawback dia satu je lah, iaitu akan memberi dan juga mengeluarkan
haba yang lebih banyak. Kamera terbesar di dunia dengan sensor 3200 megapiksel hampir siap. Kalau korang nak tahu, penyelidik dekat National Accelerator Laboratory telah hampir menyiapkan kamera digital optik terbesar yang pernah dibina oleh astronomi, iaitu yang diberi nama Legacy Survey of Space and Time LST. Kalau korang nak tahu, kamera LST ni yang besar dia seperti saiz kereta kecil dengan berat 3 tan, mempunyai lebar depan hampir 5 kaki, kau tahu tak? Dan sensor 3200 megapiksel ni akan disejukkan pada suhu negatif 100 degree Celsius. Maksudnya memang sejuk lah. Untuk apa tahu? Tujuan tu untuk mengurangkan bunyi pada kamera tersebut. Kalau korang nak tahu juga, kamera LST yang hampir lebar 1.57 meter ni atau 5 kaki telah mendapat pengiktirafan daripada Guinness Book of World Records sebagai optik terbesar di dunia, kau tahu tak? Pada ketika ini, kamera LSST ni berada di selatan San Francisco dan akan dipindahkan ke destinasi terakhir dia pada Mei 2023 depan, dan kita mungkin akan mendapat hasil gambar pertama daripada kamera terbesar di dunia ni seawal tahun 2024 nanti. Dimensity 9000 Plus berjaya pintas Snapdragon 8 Plus Gen 1 di China. Kalau korang nak tahu, dalam penilaian Antutu pada bulan September lepas untuk pasaran China, peranti yang dikuasakan oleh MediaTek Dimensity 9000 Plus telah berjaya memintas semua peranti yang dikuasakan oleh chipset daripada Snapdragon. Kalau korang nak tahu, dalam senarai tersebut 10 yang teratas kebanyakannya adalah peranti yang dikuasai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan yang menariknya, daripada senarai itu nombor satu adalah peranti ROG Phone 6 yang menggunakan chipset daripada Dimensity 9000 Plus. Jadi maknanya kedudukan 2 hingga 10 dalam senarai itu adalah peranti yang menggunakan chipset daripada Qualcomm Snapdragon. Walaupun senarai ini hanya untuk peranti dekat pasaran China saja, tapi kita mungkin akan mendapat senarai rasmi untuk pasaran global tak lama lagi. Bagi pendapat aku sendiri, ini menunjukkan bahawa chipset daripada Dimensity memberikan saingan yang cukup hebatlah, sehingga boleh membuatkan Qualcomm tu rasa getir, rasa gusar. Tapi bagi kita rasa happy lah. Sebab apa? Sebab lepas ni kita akan mendapat peranti yang lebih rancak lagi dalam industri telefon pintar. Okey, kita telah pun sampai di penghujung Buletin Gadget untuk minggu ini. Macam biasa, tiada sebarang paksaan untuk korang like, komen, share ataupun subscribe. Tapi pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Sekiranya kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi tentang berita yang telah pun aku kongsikan dekat korang sebentar tadi, korang boleh tengok dan juga klik dekat link berita-berita yang telah pun aku share dekat description bawah ni. Seperti biasa, Mutiara Kata untuk minggu ni aku prepare yang special sikit. Okey, ia bermula dengan macam ni. Hampir semua perkara dan juga benda mempunyai kecantikannya tersendiri, tetapi tidak semua orang mampu melihatnya. Itu saja daripada aku, Firdaus, host korang. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan Buletin Gadget pada hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum.